Assalamualaikum semua dan selamat malam. So hari ini bersama lagi kita dalam rancangan Bajet Podcast Sembang Lebat. Okey, so malam ni kita akan membicarakan tentang topik cerita ataupun pengalaman berkenaan dengan Show wow. Cuma kau tahu apa? Aku pun ya. Dia dah tahu di tempat wajib. Betul. Okey, macam korang tadi dalam perjalanan ni ada pengalaman apa-apa tak? Isu-isu yang macam agak menyeramkan ke? Ada sebab tu buat podcast ni. Oh, Betul kan? Okay, so topik kita orang guys malam ni adalah membicarakan tentang pengalaman bercerita pengalaman kita berkenaan dengan mengalami gangguan jin dan juga syaitan. betul. Siapa yang Okay. Alright. Aku dah mula rasa takut dah ni. Meremang ke? Meremang lama belum start lagi. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Belum. Okey. Dah. Doa apa tu? Doa apa kau pakai? Korang semua ni. Aduh. Umi, Zaidi, Hussein, Haris. Okay. Ada tak pengalaman berkenaan dengan makhluk halus atau berjumpa dengan makhluk halus hantu? So, siapa yang cerita dulu ni? Siapa yang ada pengalaman lah boleh angkat tangan dulu. Saya dimulakan dulu lah. Okey. Okey, mungkin kalau kita cerita benda ni orang tak akan yang tak pernah mengalami dia tak akan percayalah. Tapi Zaidi bagi tahu benda ni based on apa yang Zaidi lalui. Tak ada tambah, tak ada tolak. Okey, tak ada tokok tambah dan tak ada tolak, based on true story lah orang cakap. Okey, pengalaman sebenarnya kalau nak ikutkan pengalaman tu banyak sebenarnya. Sebab Zaidi pun tak tahu macam mana selepas kes Zaidi dulu pernah kena rasuk. Lepas tu benda tu sebelum kena rasuk tu pun dah pernah dapat melihat benda-benda macam ni. Tetapi masa tu macam takut tapi tak berani nak cakap ke orang. Takut orang tak percaya. Tapi selepas sakit tu dalam tempoh setahun, lepas tu Zaidi semakin dia macam climax lah, semakin rancak. Semakin banyak benda yang dapat dilihat. Okey. Kadang-kadang Zaidi tahu tak macam mana terjadinya macam tu? Tiba-tiba jadi kena rasuk tu. Asal apa yang punca ada situasi dia boleh cerita? Kalau nak cakap permulaan dia, okey, yang Zaidi ingat masa Zaidi masuk dalam tingkatan 1. Dah lama dah noh. Dah kecil lagi. Oh my god. Satu malam tu Zaidi, ini betul Zaidi mimpi Zaidi jumpa seorang orang tua. Dia pakai jubah warna hitam. Dia bagi Zaidi satu bungkusan kain yang berwarna kuning. Tapi dalam mimpi tau. Dia ketuk Orang tua perempuan ke? lelaki berjubah tapi berwarna hitam. Dia ketuk pintu rumah. Lepas tu dia bagi satu bungkusan kuning tapi Zaidi tak nak terima. Kuning? Kuning. Zaidi tolak tetapi dia memaksa. Dia macam memaksa. Paksaan tu bukan daripada lisan tau. Dia macam paksaan dia daripada segi macam Dia macam ada satu aura. Dia macam dia senyap je. Tapi dia macam betul tak? macam tu lah. Dia macam memaksa lah. Okay. Lepas tu kan dia berselang beberapa bulan. Bukan bulan, sorry. Selepas Zaidi masuk tingkatan 2, baru ada kes yang Zaidi tengah tidur. Lepas tu Zaidi terjaga dalam pukul, Zaidi rasa sebelum solat subuh, sebelum azan subuh. Pukul 5. Solat. Sebelum azan subuh. Zaidi dikelilingi oleh, Zaidi ingat lagi 7 orang perempuan. Betul. Aduh, apa kata perempuan? Ini mimpi. Bukan, ini separuh mimpi. Separuh sedar, bukan mimpi. Separuh sedar, 7 orang perempuan sehingga Zaidi menjerit. Zaidi ingat lagi arwah ayah Zaidi dengan mak Zaidi berlari menuju ke bilik, sehingga kan ayah Zaidi terpaksa sepak pintu itulah. Sebab Terhajar pintu? Terpaksa. Sebab rumah kampung kan, jadi Kenapa? penyenda tu tak bukan jenis yang keras lah, dia dapat ditolak. Betul malam. Apa ya? Bukan, sebelum solat subuh. Apa? Memang pintu tu dikunci ke ataupun tak? Zaidi tidur dari dalam, Zaidi tidur seorang kan. Mak ayah mesti nak tidur bilik lain kan. Tapi sebab rumah kampung, jadi bila menjerit tu dengar. Jadi dia bayangkan dia orang tahan badan Zaidi macam ni, mengelilingi dengan Zaidi tak tahu apa yang dia orang sebut, tak faham. Baca dia macam buku makam. Dia macam tak tahu apa yang dia baca pun tak faham. Macam something mentera. So Zaidi menjerit sebab dia kuku pegang kuat tau. Siapa? Perempuan tadi. Tujuh perempuan tu. So Zaidi menjerit sehingga mak dengan ayah Zaidi berlari
sepak, saksi dia mak Zaidi dah, ayah Zaidi dah meninggal kan, tapi mak Zaidi masih ingat lagi benda tu. Sepak, lepas tu Zaidi tersedar. Bila Zaidi tersedar, dia orang semua dah hilang. Perempuan tu macam muka dia orang macam mana? Menakutkan ke? Okey, Macam saya Naswe tak. ke? Perempuan semuanya muka hampir sama, berambut panjang, berbaju putih. Baju putih macam kain lembut yang nipis tu. Kain nipis lah. Ada. Macam mana? Sep. Ke tak? Oh, Okey, macam sutera. pernah tak kalau Sutera. tengok okey macam contoh curtain, ada yang curtain putih tu. Macam jarang lah. Jarang macam tu Macam kain Tapi, kapan lah. Zaidi tak boleh fikir apa-apa masa tu, memang Cantik tak? Cantik. Perempuannya? Ya, perempuan tu orang perempuan. Tadi kan dah cakap. Tahu, Betul Chan. tak confused mimpi seram ke mimpi? Dia tapi separa sedar lah. Okey, lepas tu Zaidi dah mula macam banyak pengalaman-pengalaman. Tapi pengalaman yang paling, antara yang paling Zaidi tak boleh lupa, pengalaman pertama Zaidi, masa tu Zaidi ingat lagi, Zaidi balik daripada Johor dengan kawan. Zaidi dah cakap dengan kawan Zaidi, kita balik awal sikit lah dalam pukul 7. Tetapi dia cakap tak apa, dia dah biasa drive lewat dekat Semenanjung. Drive lewat adalah biasa. Okey, Zaidi kan orang Sarawak kan. Jadi Zaidi macam kita orang kat sana kalau balik lewat tu agak, sebab di tepi-tepi kan, jadi kita macam jarak pun jauh, apa-apa anything happen dekat jalan kita takut lah. Tapi kat sini kan highway. So dia cakap tak apalah, kawan Zaidi tu Boy, nama dia Boy. Dia cakap tak apa, Boy dah biasa dah drive malam kat sini. Lagipun orang kat sini biasa drive malam, dia cakap. Ingat lagi daripada Johor balik ke KL. So lepak, makan semua, dah balik sampai kat sini. Zaidi ingat kita orang sampai dalam pukul 3 pagi. Okay, Zaidi tak boleh sebut hotel mana dekat KL. Okay, berdekat dengan Uni KL. Tapi Zaidi tak boleh sebut hotel mana. Lepas tu, okay, Zaidi sampai, check in, dia bagi nombor, nak bagi kad. Zaidi naik atas, Zaidi masuk dalam bilik. Sewaktu Zaidi masuk tu, Zaidi tak sedar hati. The first thing yang Zaidi tengok, bila Zaidi masuk ke dalam mana-mana hotel, first thing yang Zaidi akan buat adalah Zaidi buka tingkap dan tengok apa yang ada dekat luar. Yalah. Itu first thing yang Zaidi akan tengok. Kenapa kita kena buat macam tu? Kita nak tengok pemandangan. Bagi Zaidi macam tak Betul juga. tahu. Tetapi yang tak best dia, masa Zaidi buka pukul 3 pagi tu, yang Zaidi nampak tak sebelah tu turut ada pokok ara. Okey. Pokok ara tu apa maksud dia, Zaidi? Pokok ara, pokok yang ada macam banyak buaya tu. Yang ada macam Yang ada banyak akar. rambut tu, akar tu. Pokok ara tu. So Zaidi macam alamak. So ni antara salah satu petanda terbaik lah. Tak tahulah, tapi Zaidi dah tak sedar hati. So Okay. after that Zaidi memang tak sedar hati. Lepas tu Zaidi tak mandi tau. Apa kaitan tadi? Sebab penat tak mandi. Okay. So Zaidi letak balas semua. Lepas tu Zaidi okay, banyak benda berlaku. Zaidi tidur, dikejutkan dan Zaidi sedar. Siapa kejut? Okay, yang kejutkan yang masa dekat hotel tu, perempuan juga, perempuan tua. Okay, perempuan tua. Ini pertama kali Zaidi jumpa dia dengan 6 orang budak kecil. Mimpi juga ke ni? Bukan, dah sedar. Oh. Sebab dia kejutkan. Dia Macam mana dia boleh masuk hotel Zaidi? Nama pun gaib. makhluk halus kan. Bukan manusia. Dia bukan waiter. Makhluk halus. Bukan housekeeping. So dia kejutkan. Okay. Yang Zaidi dengar, Zaidi sedar, Zaidi nampak, yang Zaidi dengar dia bercakap menggunakan bahasa Kelantan. Oh my god. Demi Allah saya tak tipu Okay, Dia cakap so apa? Dia cakap macam mana? dia cakap ini cucu aku yang paling degil. Kau cucu dia. Dia cakap benda tu soalan tu. Lepas tu dia cakap Kau dekat bukan Sarawak, kamu macam mana boleh cakap? so, yang, Betul. yang ada 6 budak tu, dia tengah bercakap dengan 6 orang budak tu. Oh. Okay. Bila Zaidi tersedar, Zaidi rasa peluh ni keluar tau. Terasa gila peluh ni keluar. Lepas tu Zaidi rasa macam Zaidi nak bergerak tapi tak boleh. Tapi Zaidi sedar, memang sedar. Memang Zaidi tahu Zaidi sedar. Rasa nak menangis pun ada. Tertekan. Lepas Zaidi sedar tu, Zaidi tak nampak dah dia tu. Ha? Lepas sedar tu dah tak nampak dah. Nampak dia tengah berada di hadap. Okey. What Katil the hell? katil macam ni. Dia duduk dekat atas tempat TV tu. Lepas tu budak-budak tu melompat-lompat dekat atas badan Zaidi. Budak-budak tu kecil ke? Budak-budak kecil. Macam Budak saiz kecil ni? ni? Kecil-kecil macam ni. Oh. Nampak lompat. Dan Perempuan diorang- ke? Tak, saya tak tahu. Dia macam Dia mana ada gender lah dalam kan? Zaidi tak tahu. Zaidi tak tahu toyol ke ataupun apa. Dia figure. Melompat-lompat, dia melompat ke atas badan. Memang terasa gila tau. Dengan dia orang tarik kain apa? Selimut.
selimut tu dia tarik. Lepas Tapi tu kan lepas dia orang tarik tu macam terasa betul tertarik lah. Ini macam rasa. Lepas tu Tak, Zaidi sedar se- tapi Zaidi tak boleh bergerak. Zaidi macam ni sedar, buka mata sedar, tengok je. Lepas tu dia okey, tabiat nenek tu Zaidi perasan dia suka menggoyang kaki macam ni. Sambil dia bercakap dia akan goyang kaki. Dia duduk kat mana masa tu? Oh my god, this is so seram. TV single bed. Lepas tu dia tarik macam ni. Lepas tu kan Zaidi masa tu tak tahu macam mana Zaidi boleh ada terlintas di fikiran. First thing Zaidi sebut Allahu Akbar. Tak dapat lagi. Kali kedua Zaidi, tapi Allahu Akbar yang pertama tu macam tak habis. Allah tapi tak habis. Kali kedua Allah tak habis. Kali ketiga Allah Akbar tu Zaidi lawan gila tau. Lawan. Lepas tu Zaidi ludah. Semua dia orang lari. Terbaik tadi. Zaidi buka selimut, Zaidi turun ke bawah. Zaidi cakap Zaidi pergi dekat kaunter, dia cakap, "Kenapa cik?" Dia cakap, "Ada benda ke?" Dia macam dah Dia tahu. cakap macam tu. Dia cakap macam tu dekat Zaidi. So Pasal? Zaidi cakap, "Kenapa korang bagi I bilik tu?" Zaidi cakap dekat dia, "Kenapa korang, kalau korang dah tahu benda macam ni, kenapa korang bagi bilik?" "Oh, jangan sekejap," dia cakap. Jangan risau, dia cakap macam tu. Lepas tu kan dia panggil maintenance untuk alihkan barang Zaidi daripada bilik tu. Lepas tu dia cakap macam ni, sebenarnya tadi dia cakap maintenance pun dah bagi tahu dekat kita orang yang diorang pergi naik ke tingkat 8 untuk cek macam dia cakap macam pipe air, tangki air. Dia nampak perempuan tengah bertinggi kat atas tu. Oh yo. Benda So Zaidi mana Nenek tu ke apa? tak tahu. Zaidi tak tahu. Zaidi tanya dia orang perempuan tu macam mana. So mana kawasan tu memang keras lah. Tak, Zaidi tak pasti. Tapi kalau dah kena macam tu kan. Lepas tu tahu tak hari tu Zaidi tak balik bilik. So duduk mana? Tidur dekat lobi. Okey. Itu yang perempuan yang dia buat macam mana tu? Yang dia buat kaki tu macam Dia goyang macam ni. Nenek kan? Lepas tu apa kenapa dia buat macam tu? tak tahu. Bila Zaidi dah sedar pagi tu, dia orang kejutkan. Zaidi demam. Memang badan Zaidi panas. Dia bagi tidur kat lobi lah. Dia bagi sebab Zaidi tak nak naik atas, tak kalau sebab dia orang tak boleh tak nak temankan Zaidi juga Betul, kan. betul. Zaidi pun tak boleh kalau Zaidi balik lagi. Takut kena lagi. Sebab dia orang cakap alang-alang. Sebab tu dalam pukul 3 nak dekat pukul 4 dah. So dia cakap tunggu alang-alang. Dia cakap dia orang tukar bilik. Zaidi demam. Zaidi ingat lagi masa tu Zaidi ada recording lagu sebenarnya. So ada recording lagu the next day tu. Zaidi demam. Tapi bila composer tu bagi Zaidi minum air, lepas tu Zaidi rasa terus Sejuk. Hilang. bukan panas. sejuk, dia macam hilang panas tu benda. Rasa macam okey. Lepas tu macam okey. Balik pergi normal asap. Nak bantal tu tiba tak takut. Tapi ini mungkin orang tak percaya, tapi itu pengalaman betul yang memang Zaidi lalui sendiri. Betul. So So kiranya macam macam Zaidi mungkin ada sebab ada setengah orang dia diberikan kelebihan boleh melihat apa semua. tapi apa yang Ustaz cakap itu bukan kelebihan sebenarnya. Itu apa? Ada kekurangan. Bukan. Ustaz cakap benda tu tak elok sebenarnya. Kalau seboleh-bolehnya jangan ada benda macam ni sebab dia boleh menyebabkan kita jadi gila. Sebab nampak benda yang orang lain tak nampak. Dia apa cakap luar biasa lah. Tak sepatutnya kita dapat nampak benda macam tu. Satu lagi, kita tak sepatutnya berinteraksi dengan sebab semua bila dah kita lahir akan ada hijab antara alam kita dan juga alam roh. Iyalah sepatutnya. Okey, so bagi Zaidi dah ceritakan pengalaman dia hantu yang macam tu yang Okey. goyang-goyang. Aduh. Alis pula. Betul. Aris ada cerita tak? Cerita. Pada tadi yang si gelak-gelak je kan? Ataupun percaya tak ilmu ataupun benda-benda halus ni? Benda halus. Hmm. Ni malam ni kau jangan main Aku cerita benda yang aku percaya benda ni sebab Yelah sebab ada tertulis dalam pengalaman. Al-Quran. ada pengalaman tak? pengalaman tu rasanya macam ada tapi lupa. Tak apa. Atau aku rasa aku tak tahu cerita lah. Mungkin kau boleh Aku- pergi nampak ke atau bagaimana. So malam ni kalau boleh Tapi- lepas ni kita bawa dia pergi bukanlah kita pergi. Okay, Husin ada tak apa-apa? Aku pernah kena tapi aku rasa benda ni biasa lah jadi. Apa yang dulu masa aku belajar aku punya katil hostel dia double decker. So ni time malam lah masa tidur tu. Aku rasa macam biasa ramai orang
akan kena benda ni. Kita rasa macam kena impak apa semua, tapi dalam kes aku Lagi dia tindih. macam kena tindih kan, masa berat gila kan. Lepas tu bila kena benda tu sebab aku pernah dengar orang pernah kena benda tu, dia suruh macam baca ayat kursi ke apa. Aku baca lah benda-benda tu, tapi macam Datang lagi kan? macam benda tak lari pun, sama je, rasa juga sakit semua benda tu. Sakit tu? Rasa macam Dia tak boleh bernafas. macam susah lah, macam bapak berat gila. Tapi boleh nampak ke? Tak boleh nampak. Ah, Sebab mata kita tertutup. Aku tutup sebab aku pun takut nak buka mata kan. So aku biar aje sambil tu baca. Tapi dalam masa sama juga rasa macam ada orang tarik kaki apa semua kan. Sebab ada setengah orang dia boleh rasa je, dia tak boleh nampak. Ada setengah orang dia boleh nampak. Betul. Lepas tu dia boleh rasa. Itu yang Ada setengah orang lagi dia tak nampak langsung, dia tak rasa. itu dia tak kena apa-apa lah tu maksudnya. Berapa lama rasa macam tu? Lama juga macam 1 jam juga macam tu lah. Tapi kan yang jenis-jenis yang macam jin ataupun yang makhluk halus ni, dia tahu bila kita seseorang and bila kita tak ada orang akan datang dekat kita pun. Kalau kita tidur seseorang ke Itu apa, kelebihan dia orang kan? kan. Sebab kalau dia orang ada Sebab tu Zaidi, kalau Zaidi dah belajar daripada pengalaman, bila kali Zaidi tidur sendiri, Zaidi tak make sure Zaidi tak akan tutup lampu semua. Kalau tutup lampu semua, dia mudah datang. Sampai sekarang. Sampai sekarang So Zaidi akan make sure kalau duduk seorang, Zaidi memang akan buka lampu. Itu Tidur. tips dia lah. Tips dia, biarlah Zaidi terpaksa tutup dengan bantal, asalkan lampu tu terbuka. Sebab Zaidi pernah tanya ustaz juga, dia cakap kalau gelap dia dapat tenaga. Kalau ada lampu dia tak pastilah. Dia cakap macam tu lah. Tapi sebenarnya gelap tu bukan tenaga. Bagi dia orang, gelap tu ialah satu macam channel untuk dia orang masuk dalam kita. Tapi kita yang pakai baju gelap ni ada Sebab tu ini Zaidi tak tahulah tapi ada lah Zaidi baca kan, dia macam cakap kalau sebolehnya jangan tinggalkan makanan lebihan dekat dalam rumah. Sebab yang itu nanti jin ataupun dia akan makan itu memberi tenaga untuk dia orang jadi negatif lah. Dia orang macam semakin kuat lah. Macam tu. Dan kalau macam Zaidi dulu, ustaz masa Zaidi tengah sakit, ustaz pernah beritahu elakkan makan makanan dalaman. Macam hati. Benda-benda ni akan bagi kekuatan untuk dia. Pasti. Especially yang ada saka lah. Paru semua tak Paru. Dia cakap makanan dalaman. So Zaidi sampai sekarang Zaidi tak Organ dalaman. Sampai sekarang Zaidi memang tak berminat dah nak makan benda-benda macam tu. Macam Tak aku boleh. makan jantung ke? Jantung pisang. Lagi gila. Okey. Ada cerita macam tu dari tadi asyik. kan? Rasa je nak cerita kan. Okey. Ada 2 cerita lah. Satu cerita tu masa tu Umi dengan ayah Umi je ada dekat dalam kereta tu. Masa tu nak balik KL time subuh. So kita orang on the way nak balik tu Dari mana? daripada Pahang, Raut Pahang nak ke KL. Jalan Karak lah. Orang kan? Tengok Karak-karak. Orang lah. Kan famous dengan Karak ni cerita hantu kan. So maknanya memang ada pun. Lepas tu masa on the way nak balik tu, kat tengah-tengah jalan ada 3 orang perempuan yang joget yang apa nama dia? Joget Mak Iyong yelah. Dia Mak Iyong Yang Macam macam Ulit Mayang. Yes. Ulit Mayang. Macam Berapa orang? 3. Macam ni ke? Pakai baju? Masa tu Bayar? Umi umur berapa? Masa tu darjah 1 kot tak silap. Budak kecil mudah nak tengok lah. Nampak. Tapi ayah masa tu driving pun nampak tau. Dia kat tengah jalan. Oh my god. Lagi dekat, lagi hilang. Nampak macam lagi dekat. Lagi macam vanish. Tapi tak nak langgar. Nanti apa-apa nanti dia ni pula kan. So kita orang kena cross lalu Benda tu berdendam. Yes. So that's why kita tak boleh nak langgar ke nak apa ke kan. Dia tahu ke? Dia rasa ke kalau kita langgar? Tak, aku memang serius. Allahualam. Bila orang buat tarian macam tu kan, dia rasa-rasa seolah-olah macam kita rasa meremang. Betul? Tak boleh Sebab dengan- dia macam ada kaitan dengan rasukan macam tu kan, betul tak? Macam yang joget yang Pontianak Harum Sungai Malam tu. Macam tu lah. Sebiji. Kalau tak silap dalam cerita Karak tu pun ada juga dia tunjuk benda tu. Yes. Yang dia menari tu. Betul ada. Kadang-kadang ada. Jangan macam tu. Tapi kan dia orang punya tarian tu sebenarnya salah satu ritual untuk dia orang nak Ulit Mayang ikutlah tarian Pemujaan, apa. macam pemujaan lah. Pemujaan. Bagi semangat apa semua tu. Dia just nak macam kuatkan tenaga hitam dia orang. And then dia nak lemahkan tenaga spiritual kita. And then baru dia akan boleh rasuk. Scary lah. Tarian. Cerita kedua? Okay, cerita kedua. Cerita kedua ni memang kena macam orang kata dulu-dulu
nenek ataupun atuk mesti ada buat satu, tak tahulah saka ke, saka dengan pendamping lain tau. Saka dia akan tinggalkan macam kita kena heritage Turun-temurun. turun-temurun. Lepas nenek ke mak dia, lepas tu ke anak dia, ke cucu dia kan. Kalau kita tak jaga benda tu, nanti kita kena rasuk apa semua kan. Benda tu sebenarnya wujud. Untuk family Umi ni memang ada lah. Maksudnya dulu ada nampak ada harimau putih bawah rumah. Dulu kan rumah macam kayu macam tu kan. So boleh nampak. Tapi sebenarnya pendamping ni benda yang bagus sebenarnya untuk family Umi lah. Maksudnya dia nak jaga. Sampai sekarang ke ada? Benda ni dah hilang masa 5 tahun sebelum ni. Okay, apa yang bagus? Sebab Ada yang bagus juga. Tak nak cakap bagus tau. Sebab kenapa Umi jadi macam ni, dia kata nenek dulu jatuh belakang rumah, terus dah tak boleh nak bangun tau. Sebab kan belakang rumah tu ada benda keras yang jaga, macam tu. So dia dah jatuh terus daripada pinggang sampai ke bawah dah tak boleh nak bergerak dah. Lepas tu nenek mati masa Jun 1994, Umi lahir Julai 1994. Nak dijadikan cerita, jatuh tempat yang sama. Masa tu naik walker je. So naik walker, baby tak tahu pergi mana. So tiba-tiba jatuh tempat yang sama, nenek jatuh. Rupanya ada benda macam pendamping yang minat kat cucu ni kelak. Yelah. Okay. Bapak scary. Ya. Benda tu So, tak ada sekarang. Bapak seram. Ada dah. Tak ada dah lah. Dia dah ada ustaz ni datang rumah tau. Masa tu macam tak ingat apa dah. Dia kata baliklah, jangan lagi dengan cucunya apa semua. Dia tak boleh. Dia bercakap lah. Masa tu Umi yang bercakap dengan ustaz tu. Macam Umi tu nenek tu. Dia kata tak nak, dia nak jaga cucu dia. Dah tua dah nenek tu sebenarnya. Lagi tua pada nenek Umi lah maksudnya. Macam yang kita tengok dalam video, like macam dia have different personality. Yes, macam And then suara pun lain. Hey kau. So dia kata dia tak nak tinggal sebab dia nak jaga cucu dia. Sebab dia berminat dengan kaki Umi ni. Sebab dulu dia tak boleh jalan tau, macam tu tau. Macam tu lah, lebih kurang. So Dia suka kaki. Jin that's suka why. kaki. Tapi Siapa ni siapa? maksudnya faham tak? Dulu kan ada macam ada budak pegang kaki untuk jalan sendiri macam tu kan. Macam tu lah sebab Okay. So bila ada cerita pasal pegang kaki yang seret-seret, aku ingat cerita Jepun pula tiba-tiba. Okay. So lepas ni kita akan bersambung lagi. So kita saksikan dulu iklan. Okay? You can call me stupid. Yes, you can call me short. You can say I'm lazy. You can say I'm weak. You think that using her would get to me. And if you're right, then you're in trouble, D. 'Cause I won't break, no, I know I won't wait. You're in trouble, D. Okay, kembali lagi bersama dengan Banyak-Banyak Podcast Sembang Lebat. So, untuk cerita hantu tadi macam lepas Umi cerita berkenaan Tadi sumpah seram. Okay, itu pasal pendamping lah. So, sekarang ni pendamping tak ada lah, tak ada. Jangan risau, tak ada lah. Tapi kau Umi yang dia minat kaki tu, dia ada bagi tahu ke? Bagi tahu Macam tapi benda tu macam seolah terlintas dalam fikiran aku dia. Sebelum Umi cerita tu, aku rasa macam dia Sekejap. Kau rasa macam mana? Kena mengenai dengan hidup aku rasa macam aku kena tanya, masa kecil dulu Umi ada kaki ke? Ada. Oh, and then saka tu dia ambil ke apa? Tak. Dia macam nantilah ting jadi. Kau ni tak faham lah cerita dia. Aku bangga tak okey. So, ada siapa lagi? Zaidi? Okay, sebab Okay. yelah, dia orang pun tak boleh nak cerita benda yang dia orang tak pernah hadapi kan. Tapi benda ni seram tu sampai aku rasa tak nak balik malam ni lah. Kau jangan. Okay, yang kita tadi tu tak habis lagi. Okay, masa tu Zaidi, kawan Zaidi, dia belajar dekat luar negara tau. So, masa tu dekat pintu dua kampung Zaidi lah. So, kita orang, kawan Zaidi tu rumah dia
ditinggalkan lah. So dia pergi untuk sama belajar setahun. So kita orang dengan kawan Zaidi ni, Zaidi ingat lagi, Sejuk kaki. kita orang mula-mula sepatutnya kita nak plan tidur rumah kawan Zaidi tu, tapi kawan Zaidi ni cakap better kita tidur kat rumah atas pula, rumah kawan dia, kawan kita yang seorang lagi pula. So kita orang pergi pindah naik atas. Rumah atas tu dia ada kucing tau. Bukan, kawan Zaidi ada kucing, dia bawa kucing tu naik atas. So kita orang tidur dekat atas, dekat ruang tamu macam ni. Zaidi ingat lagi. Kawan Zaidi tu, Zaidi banyak kali hampir setiap tahun Zaidi bagi tahu kat dia, ingat tak Zaidi pernah hadapi benda ni. So okay, lepas tu kita orang tidur dalam pukul 1 lebih macam tu, dah tidur semua kan. Zaidi ingat lagi, sini sofa memanjang macam ni, exactly macam ni. Ui. Zaidi kawan Zaidi tidur belah sana. Okay. Zaidi belah sini. Depan TV macam ni lah. Lepas tu Sini juga. macam Sini lah tu. sofa tu tinggi tau, tinggi macam ni. Lepas tu kucing tu dia biarlah dekat situ. Kucing ada kucing. Lepas Kucing tu dia kawan Zaidi tidak bawa naik atas, tingkat atas. Di rumah dia tingkat bawah, dia macam flat. Okay, lepas tu So pindah ke atas. Dia quarters government. So tidur, lepas tu tengah Zaidi tidur, Zaidi terasa ada macam orang ketuk benda. malam ke? Ya, pukul 1 lebih pagi dah. Tapi Zaidi rasa masa tu dalam mungkin dah pukul 3. Waktu dia berlaku tu hampir sama tau. So Zaidi dengar bunyi orang ketuk. Bayangkan kawan Zaidi tu tak dengar, Zaidi dengar. Kita menghadap ke sana semua. Zaidi menghadap ke sana, dia pun menghadap ke sana. So dengar bunyi ketuk, Zaidi sedar tau. Zaidi alih macam ni tengok perempuan tua yang sama juga. Oh my god. Ada episod. Aduh. Episod tu. Kaki goyang tak? The same thing dia buat, dia goyang kaki macam tu juga. Dia goyang macam ni. Jangan. Dan yang Zaidi perasan, Sejuk. saya perasan budak-budak tu semua ada. Yang kali ni dia tak melompat kat badan Zaidi, dia melompat kat atas sofa tu. Melompat. Lepas tu yang pelik dia kali ni, dia nenek tu dia bercakap dengan kucing. Oh. Masa tu kucing ada? Kucing ada. Kucing tu tengok dia macam ni. Zaidi sedar. Sekali ni Zaidi pusing macam ni, Zaidi nampak. Betul. Dia tengok macam ni. Lepas tu dia masa dia goyang kaki, Haiwan boleh nampak benda-benda macam ni? dia bercakap dengan kucing tu, dia cakap macam skrip benda yang sama. Dia cakap, "Inilah cucu aku yang paling degil." Sampai So sekarang, dia cakap macam tu dekat kucing? dia cakap kucing tu, dia tunjuk Zaidi. Dia pegang dia macam tongkat lah. Tongkat tu bengkok-bengkok. Dia cakap benda yang sama, dia cakap ini cucu aku yang paling degil. My god. Cucu Lepas aku tu? paling degil. Dia cakap kucing tu tengok je. Memang Zaidi Kucing tu Zaidi ada rasa dia ada gila tau. ada Dan still the same, dia cakap bahasa Kelantan. Yang itu Zaidi tak faham apa connection dengan bahasa Kelantan. Aku rasa aku tahu kenapa. Sebab jin dia boleh terbang. And then dia boleh across the border, boleh pergi mana-mana. So kalau dia pergi dekat Sarawak and then dia keluarga dia dekat Tapi situ. kenapa dia menggunakan bahasa Kelantan? Itu yang Zaidi hairan. Sebab origin dia daripada Kelantan dan dia travel berhijrah pergi Dan dekat Sarawak. kenapa dia duk cakap inilah cucu aku yang paling degil? Itu yang Zaidi tak faham sampai sekarang. Tapi bukan ada dalam Kelantan kan? Okey, ini Zaidi tak pasti benda ni betul ke tak sebab ni arwah ayah Zaidi pernah bercakap bagi tahu kat Zaidi. Sebenarnya moyang korang, moyang lelaki korang adalah orang Kelantan. My god. Dia cakap macam tu lah. So biasalah mengebara kan. Dia cakap macam tu. Tapi Zaidi tak tahu kesahihan tu tahap mana. Okay. After that, bila dia dah ketuk-ketuk, the same thing kali ni, bila dia orang tahu Zaidi dah sedar, budak-budak tu mula serang Zaidi. Dia orang serang Zaidi. Dia orang serang Zaidi tahu macam mana? Dia akan pijak kat badan. Sakit. Oh my Dia tak god. sakit, tapi kita rasa Tiba-tiba bunyi lagu kat sini. Okay. Aduh. Korang dapat rasakan tak macam kucing melompat kat badan Ada korang? macam impact lah. Macam tu lah, dia tak sakit, dia macam kucing melompat. Okay, lepas tu bila Zaidi, the same thing Zaidi buat, Zaidi akan cakap Allahu Akbar kali ketiga kali. Satu ludah. Dengan ludah sekali, yes. Zaidi akan ludah. Bila Zaidi dah last kali ketiga tu, dia mesti, benda dia macam, dia panggil macam mana? Deja vu tau, benda berulang. So lepas tu Zaidi ludah, the same thing, dia orang melompat keluar. Tapi kan boleh aku tanya, figure yang budak-budak kecil tu macam mana? Figure dia cuba boleh Dia describe. bersuara tapi dia bulat. Macam bola. Nanti dia lukis. Tak juga macam bola, dia Dia bulat, lepas tu dia terapung ke? Dia macam kacang lah, kacang bendi. actually Zaidi Dah. ingat balik
salah seorang daripada dua orang sepupu Zaidi pernah sakit macam ni juga. Sepupu Zaidi tau. Dia orang pun pernah bercerita benda yang sama. Dia orang pernah tengok budak kecil yang bulat-bulat macam tu melompat. Tapi dia orang sakit sebelum Zaidi. Okay. So lepas tu dah habis benda tu. So sampai sekarang Zaidi tak pernah jumpa lagi nenek tu. Yang tu last lah. Itu yang last. Actually before tu pernah jumpa lagi tapi Zaidi tak sempat nak cerita. Tapi tak apa. Ini cerita yang ekstrim lah. Yang last tu umur berapa? Yang Zaidi jumpa? Zaidi rasa masuk dalam 30-an. Oh my god. First jumpa pada tingkatan 1. And then bukan, last jumpa yang kali kedua tu bukan tingkatan 1. Yang itu pun dalam 30-an. 20 lebih dah dekat 30-an lah. Tapi yang kali kedua tu dah 30-an. Okay. Macam tu lah. Okay. So nak conclude, benda ni sebenarnya diwujud. Cuma ikut orang lah, nasib orang-orang masing-masing lah. Ada yang boleh rasa, ada yang boleh nampak. Tapi Zaidi tak pernah lagi menghadapi Zaidi duduk macam ni, Zaidi nampak depan mata macam tu, tak ada. Kebanyakannya macam separuh sedar. Zaidi tidur, lepas tu Zaidi dikejutkan, Zaidi nampak macam tu. Kadang-kadang ada macam laluan. Dia bukan macam exactly depan macam ni, tak. Kelibat yang lalu. Kelibat tu biasa warna apa? Hitam. Ikutlah kau nak Oh. Okay, so Okay guys, nampaknya cukup saja malam ni kita cerita pasal hantu. Sebab aku tahu korang ni sebenarnya banyak nak kongsi lagi cerita pasal hantu-hantu ni. Tak Sebab boleh tidur malam. jam pun dah pukul 11 malam okay. So fikir-fikir nak balik ni. So semoga perjalanan korang balik InsyaAllah selamat sampai lah. Amin. Tak ni InsyaAllah. Okay, so kita akan kembali lagi di minggu yang akan datang bersama dengan Bajet Podcast Sembang Lebat. بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون